Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah tuan-tuan, okey. Hari ni kita nak cakap sikitlah tentang isu Ustaz Abid ni. Kita tengok hangat lah hari-hari dah macam bergaduh lah di media sosial ni kan. Dah macam bergaduh lah hari-hari. Kita tengok orang Islam kita bergaduh. Sebab kes Ustaz Abid Liu dengan apa kapris apa tu semua. Okey. Hari ni saya nak jelas sikit lah kepada tuan-tuan. Saya nak cakap sikit lah. Okey, pertama saya nak beritahu dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 274, Allah Ta'ala memuji orang yang bersedekah secara zahir, maknanya secara nampak ataupun secara sembunyi. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah ayat 274, Allah Ta'ala memuji orang yang bersedekah dalam keadaan terbuka ataupun sembunyi, zahir dan ataupun tersembunyi. Jadi di sini Allah Ta'ala nak tunjuk, nak beritahu kepada kita semua, walaupun kita bersedekah dengan kita buat video ataupun kita ambil gambar, itu juga Allah Ta'ala memuji orang macam tu. Jadi sebenarnya tak ada isu. Setengah orang kata kita nak sedekah ni, biarlah orang tak nampak lah apa. Dia bukan cara tu. Okey. Apa pun tuan-tuan tolong share tu. Saya nak cakap sikit ni. Dia bukan masalah cara kita bagi tu. Dia sebenarnya dia balik kepada innamal a'malu binniyat. Nabi kata dia bermula dengan niat kita. Kalau niat kita baik, waalaikumsalam, selamat tengah hari kepada semua. Okey. Dia bermula dengan niat kita. Walaupun kita tidak bagi secara terterangan, kita tidak buat takat gambar, tapi kalau kita bercakap hari-hari benda yang kita bagi, dia juga tidak termasuk dalam keikhlasan. Keikhlasan ni bukan kita boleh menilai. Bukan orang boleh menilai keikhlasan kita ni. Keikhlasan ni hanya hak Allah Ta'ala yang berada di dalam mahkota, di dalam hati kita ni. Allah Ta'ala yang menilaikan keikhlasan kita sejauh mana keikhlasan kita. Jadi kita janganlah menghukum orang dengan cepat-cepat. Contoh macam Ustaz Abid Liu buat dengan cara Ustaz Abid Liu, kita pun hentam, tak betul lah macam ni lah. Okey, saya nak beritahu kita ni, saya nak masuklah tajuk dah. Okey, Ustaz Abid Liu ni saya nak beritahu tuan-tuan, daripada dulu awal lagi tuan-tuan, ramai orang yang tidak berpuas hati dengan Ustaz Abid Liu. Dah ramai sangat orang yang tidak berpuas hati dengan Abid Liu. Tuan-tuan sendiri tahu berapa kali saya buat live, kita masuk, kita support dengan Ustaz Abid Liu di mana? Bila masa ingat dulu kes Ustaz Kacang. Ustaz Kacang tu hantam Ustaz Abid Liu, konon-konon dia tak boleh menunjuk apa, kita buat apa ni, sedekah dengan buat live apa semua. Ingat tak permulaan dia Ustaz Kacang yang kacau dulu. Kita bantai lah, kita lawan, kita support Ustaz Abid Liu. Macam-macam lah ditomoh, difitnah kepada Ustaz Abid Liu ni. Lepas itu pula tuan-tuan, ingat ni saya nak buka balik, nak beritahu tuan-tuan ni, Ustaz Abid Liu pergi hantar bantuan ke Kedah. Jadi isu tak? Jadi isu dengan ahli-ahli politik. Normal. Jadi isu dengan ahli-ahli politik pula. Contoh dia kata, Ustaz Abid Liu ni masuk ke tempat tak bagi tahu, seolah-olah kami ni tak boleh bantu. Tak, saya nak tanya. Ni yang mudah lah. Yang ketiga pula di Kelantan, Ustaz Abid Liu pergi bantu pula keluarga dia. Jadi juga isu dengan geng-geng ahli politik ni semua. Saya nak tanya tuan-tuan, Ustaz Abid Liu pergi bantu orang di setiap negeri, ada tak Ustaz Abid Liu hentam ahli parlimen ataupun menteri-menteri? Saya nak tanya yang tu saja. Terpulanglah kalau hampa nak kata aku ni pentaksub Ustaz Abid Liu ke apa. Tak, aku bukan pentaksub, tapi aku cakap secara neutral. Hari ni aku nak beritahu. Saya nak tanya, Ustaz Abid Liu pergi bantu di negeri Kedah, pergi bantu di negeri apa, Kelantan, ataupun yang baru-baru ni di Palestin, ada tak Ustaz Abid Liu bagi tahu dalam statement dia, menteri di Kedah tak guna, tak buat kerja, menteri di Kelantan tak guna, tak buat kerja, orang di Palestin tak guna, tak boleh pergi bagi bantuan di negara-negara Arab, tak boleh pergi bagi bantuan kepada Palestin, aku seorang. Ada tak Ustaz Abid Liu cakap macam tu? Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Ustaz Abid Liu tak biasa marah orang
Ustaz Belu tak bisa kecam orang. Walaupun orang kecam dia tetap relax ya. Dia berdoa. Tak ada. Tapi kenapa benda ni sering berlaku? Sebab mereka tidak berpuas hati dengan cara Ustaz Belu. Sebab apa? Ustaz Belu ramai yang sanjung. Kita rakyat-rakyat yang marhain ni, kita yang sanjung. Sebab apa? Kita nampak ketulusan. Cara Ustaz Belu dengan cara lembut. Saya tak boleh buat. Saya nak dengki pun tuan-tuan, saya tak boleh buat macam mana Ustaz Belu. Cara lemah lembut ni pergi bantu, saya tak boleh. Saya tahu diri saya macam mana. Saya tahu diri saya sini, saya memperjuangkan hak agama bangsa dan tanah air. Saya tidak boleh cara macam Ustaz Belu. Cara lemah lembut, saya minta maaf. Saya angkat tangan surrender. Jadi kenapa kita perlu ada sifat dengki sesama kita? Sepatutnya kita meraihkan pendapat sesama kita. Sepatutnya kita support lagi orang yang boleh membuat kebaikan, lebih banyak kebaikan. Tetapi hari ini malang, 1000 kali malang, berlaku satu isu dengan Kapris siapa ni saya pun tak kenal. Tak, saya nak bagi tahu satu kat Kapris ni. Saya tak kenal kamu. Saya tak tahu kamu siapa. Tapi kalau kamu buat benda yang baik, kamu bantu di Gaza, saya sokong. Sama juga macam Ustaz Belu, kita neutral. Ustaz Belu pergi bantu orang, kita sokong. Kita bagi support moral. Sama juga dengan kamu, wahai Kapris. Kamu pergi bantu orang, saya pun sokong. Tetapi yang jadi masalah ni, bila kamu buat keluar statement-statement kamu, kamu buat keluar kenyataan-kenyataan kamu keluarkan status-status kamu yang seolah-olah, dan bukan seolah-olah, yang nak menunjukkan kepada Ustaz Belu, ini yang jadi punca masalah dia. Menyebabkan ramai yang tidak berpuas hati, termasuklah diri saya sendiri. Kalau hang nak buat bantuan, hang nak tunjuk hang bagus, tak ada masalah, buat. Carry on. Kita follow, kita support sepatutnya di belakang Kapris. Tapi apabila hang buat keluar kenyataan seolah-olah ada something yang berlaku di Gaza sana, seolah-olah ada benda yang tak betul berlaku di Gaza, ini yang menimbulkan masalah hari ini huru-hara. Aku nak beritahu kat hang Kapris, dan juga penjilat-penjilat, saya pun tak mahu sebutlah penjilat lah. Tapi saya tengok hari ini ramai ustaz-ustaz yang seolah-olah buat keluar kenyataan. Ada yang secara terang yang beritahu, saya menyokong Kapris. Ada juga yang secara sindiran-sindiran yang seolah maksud dia tidak menyokong Ustaz Belu. Seolah Ustaz Belu ni buat benda yang kesalahan yang besar. Saya nak beritahu kepada hangpa ni semua. Kalau Kapris ni dia nak tegur Ustaz Belu bukan di media sosial. Bukan di media sosial. Hang tahu kalau hang cakap di media sosial ni akan memburukkan, akan menjadi satu pemikiran yang kacau bilau di antara follower rakyat-rakyat Malaysia. Akan menjadi benda ni boleh jadi fitnah. Sepatutnya Kapris hang terus saja dengan Ustaz Belu. Sebelum ni hang boleh pergi Gaza, hang boleh jumpa dengan Ustaz Belu, salam, peluk, cium tangan apa semua ni bagai. Dulu hang sanjung sangat Ustaz Belu. Hari ni hang buat keluar kenyataan. Disebabkan keluar kenyataan hang ni, follower hang bergaduh dengan follower orang yang suka Ustaz Belu. Hang perasan tak perasan benda ni boleh jadi fitnah? Kalau hang kata hang ada satu bukti yang kukuh kepada Ustaz Belu buat satu kesalahan, tak perlulah nak mention tunggu 21 hari bulan ni saya nak dedah. Tunggu 21 hari bulan ni saya nak dedah. Ni kalau hang nak dedah, ni aku nak bagi tahu. Minta maaf lah, cara orang tahu ni dia kasar sikit. Ni kalau hang nak dedah, hang dedah lah. Kalau hang nak dedah, hang dedah ya. Hang tak payah bagi tahu mention ke orang supaya nak pilihan raya. Ni sekian hari ni kita nak pilihan raya. Ni 21 bulan ni saya nak dedah benda kebenaran ni. Hang tak dedah lagi, masyarakat dah jadi kacau bilau. Ada yang pro hang, ada yang pro Ustaz Belu, dah bergaduh semua sendiri. Dah bergaduh sama umat Islam. Kerana disebabkan hang lah. Sepatutnya hang dah masalah, settle lah elok. Bila jumpa Ustaz Belu, selama ni boleh pergi jumpa, peluk, salam, cium tangan apa semua. Hari ni nak keluar satu benda yang boleh menimbulkan fitnah kepada orang awam. Saya nak tanya itu, saya tak faham hari ni. Dan melibatkan pula ramai golongan-golongan yang tidak berpuas hati dengan Ustaz Belu, pakat-pakat keluar habis. Ni saya nak beritahu, setiap orang ni, manusia ni, bukan semua dia buat benda semua benda betul. Sebab apa? Kita bukan maksud seperti Nabi Muhammad SAW. Dia akan melakukan kesilapan, tetapi kita gunakan akal dan fikiran kita. 1000 benda dia buat kebaikan, satu benda tak betul,
Takkanlah kita nak buang 999 kita nak buang. Seolah-olah dia ni tak biasa melakukan kebaikan langsung dalam Malaysia. Dia buat dah 999 kebaikan, hanya satu tu, 1000, satu tu kesilapan ke, kesilapan teknikal ke, apa-apa ke. Adakah dengan isu satu ni kita nak lupa jasa dia 999 tu jasa dia? Saya nak tanya kamu, wahai Kapris. Saya pun tak kenal kamu, tapi saya tengok kamu seolah-olah kamu cerita dalam apa Instagram kamu ada pandai barang ni. Nak cerita pandai barang jangan semang dalam media sosial. Jangan jadi seperti Long Tiger. Nak cerita pandai barang, nak cerita gangster, nak cerita dalam media sosial, aku ni abang lu 100 orang di belakang. Jangan ikut cara macam tu. Jangan ikut cara hang 3 line ke 4 line pun aku tak heran dah. Tak maaf cakap lah. Cuma aku minta orang ni Kapris, hormat menghormati. Walaupun dengan cara hang yo what's up, cakap Melayu pun tak betul. Semua tu hang punya pasal lah. Tu cara hang, aku hormat lah. Cara hang nak cakap cara Mak Saleh ke apa ke, aku tak tahu lah. Aku orang Melayu, aku cakap macam Melayu lah. Aku tak ada pelek-pelek semua, minta maaf lah. Hang nak buat kebaikan, aku sokong Kapris. Aku sokong Kapris kalau dia buat kebaikan. Yang aku tak sokong ni sebab lah hang buat keluar kenyataan dan boleh menjadi huru-hara ni. Nampak dah disebabkan hang buat keluar status hang, hari ni dah bergaduh dengan umat Islam. Hari ni dah bergaduh lah sama umat Islam ni. Yang geng pro hang kata hang betul. Yang geng Ustaz Abidu kata Ustaz Abidu betul. Kita dalam pandemik ni pun tak habis lagi isu. Hang nak umat satu isu lagi bagi puak peranda, pikir-pikir sendiri lah. Pikir-pikir sendiri lah Kapris. Kita semua ni bukan baik Kapris. Kita ni semua bukan baik. Kita semua ni bukan maksum, tidak ada dosa. Setiap orang buat dosa. Aku pun ada dosa aku pun ada aib aku. Kalau Allah Ta'ala buka aib aku pun malu, tak tahu nak macam mana. Mungkin semua orang akan marah, akan maki aku. Semua orang takkan kawan dengan aku. Sebab kita ni pendosa. Sepatutnya kita tidak boleh mengeluarkan. Kita tahu dah Ustaz Bilu ni pengaruh dah besar. Kita buat keluar satu benda yang boleh menimbulkan fitnah. Hari ni dah jadi satu perbalahan di antara umat Islam. Sepatutnya kalau ada dah bukti hang, tak payahlah tunggu 21 orang bulan. Hang boleh buat live dengan sana, dengan Syah Anas lah, dengan Ranu lah, hang boleh buat live. Hang nak tunggu 21 orang bulan ni macam mana? Cakap kalau tak payahlah tunggu 21 orang bulan. Dengan hang buat isu nak tunggu 21 orang bulan ni, lagi 3-4 hari, benda ni orang dah bergaduh lah. Ada yang kata Ustaz Bilu tak betul buat kerja nak menunjuk. Ada yang kata Kapris ni yang tak betul. Cap nasi lah apa macam-macam orang fitnah kat hang pun orang fitnah, kat Ustaz Bilu pun orang fitnah. Nampak tak kesan daripada benda-benda macam ni. Sebelum ni hang boleh jumpa Ustaz Bilu, salam cium tangan, peluk badan Ustaz Bilu. Kenapa hang tak bawa isu ni pergi jumpa Ustaz Bilu elok? Pergilah jumpa, bagi tahu Ustaz saya tak berpuas hati Ustaz cara macam ni. Jumpalah. Kenapa hang nak buat pendedahan? Adakah Ustaz Bilu menipu rakyat Malaysia? Adakah Ustaz Bilu minta duit kat kami, paksa kami bayar duit, lepas tu Ustaz Bilu scam? Kalau benda-benda macam tu, tak apalah hang nak beritahu. Kalau Ustaz Bilu ni kaki scam orang, kutip ambil duit orang paksa, buat penipuan, tak apalah kalau hang nak beritahu macam tu, cantik lah. Tapi Ustaz Bilu tak bisa minta duit kat orang, nak beritahu. Orang yang nak bagi, nak hadiah sebab apa? Orang nampak apa yang Ustaz Bilu orang nampak. Sebab tu yang penting media sosial hari ni. Bukan kita nak menunjuk, tapi kita nak memberi galakan lagi kepada orang ramai. Kalau Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah 274 ayat, Allah Ta'ala memuji orang-orang yang bersedekah secara zahir ataupun secara sembunyi. Maknanya secara zahir ni kita bagi orang-orang dekat gambar kita, dekat gambar tunjuk sebab nak bagi naikkan semangat. Nak bagi naikkan semangat kita sebagai orang yang mungkin sebelum ni kita bukan kaki penderma, kita rasa seronok lah macam mana Ustaz Bilu buat, kita pun nak buat. Ini Alhamdulillah. Kalau kita pergi bagi secara senyap-senyap pun, tangan kiri tak tahu, tangan kanan yang tahu, tapi mulut bunyi 14 kali, aku bantu dia tu, aku buat tu, aku bagi ni 13,000, aku bagi 20 juta, aku bagi 40 juta. Tak guna juga walaupun tak ada media sosial. Sebab apa? Mulut duk bunyi popang-popang, tak dapat apa juga. Sebab tu saya beritahu, ikhlas ni bukan daripada diri kita, bukan orang boleh nilai kita ni ikhlas ke tak. Ikhlas ni rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi macam ni lah, saya bukan nak pro mana-mana tuan-tuan. Bila kita sokong Ustaz Biliu, geng-geng ni kata pula ni semua pentaksub Ustaz Biliu. Kita mahukan kebenaran. Apa kebenarannya? Ni bukan kebenaran, ni kefitnahan. Ini fitnah, benda-benda yang boleh melakukan fitnah di akhir zaman ni. Orang yang baik-baik, macam Ustaz Biliu, yang memberi bantuan sana sini, tak kira, tak biasa hina, tak biasa kecam orang, ni jadi fitnah. Jangan marahlah si kapten saya pun tak marah dia. Tapi saya nak tegur lah, jangan buat cara macam ni. Disebabkan kerana dia buat macam ni lah ni tuan-tuan, jadi haru biru habis. Kita ni yang baru berhijrah, kita tak tahu banyak. Jangan duk buat cerita kelang kabut. Jangan duk buat orang utara kata jangan duk buat cerita kelang kabut supaya nak naik but. Pelan-pelan lah. Kalau benda ni, kalau hang kata hang ada bukti betul Ustaz Biliu menipu rakyat Malaysia ke apa ke, buat pulang tu tak payah duk buat sopa pengumuman nak hari raya, tak usah duk buat sopa pengumuman nak pilihan raya. 21 bulan ni saya nak cerita ni kebenaran. Ramai yang menunggu, di samping menunggu tu berbagai-bagai fitnah berlaku. Tok jangan cakap tok, tunggu ni 21 bulan ni kebenaran akan muncul. Tok tak apa tok, hantar tok, kita support Ustaz Biliu. Dah macam-macam jadilah. Disebabkan kita ni. Tak habis-habis lah, sudahlah. Caprice, sudah-sudahlah saya beritahu. Kita tengok banyak fitnah-fitnah daripada Ustaz Biliu, saya rasa sedih. Ada yang kata sampai Ustaz Biliu ni pi sembah Mesir, menteri Mesir, pi sujud kat menteri Mesir kerana nak masuk apa punya fitnah ni sampai tahap teruk sangat macam ni. Ingat, fitnah tu lebih besar daripada membunuh. Wal fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah tu besar daripada membunuh, ingat tu. Aku ni bukanlah pandai agama sangat. Aku pun ulang juga. Tak payah duk tunjuk something lah Caprice lah. Kita ni kalau nak buat kebaikan, buatlah kebaikan. Tak payah nak tunjuk something kita tu, nak tunjuk keras kepala kita kepala angin. Ingat kita seorang ke kepala angin dah. Ingat kita seorang ke something dah. Takat something dalam media sosial tu, saya kata jangan jadi seperti Long Tiger. Jangan jadi seperti Long Tiger, umpama dia. Dalam media sosial bombang bila orang pergi cari lari. Bukan saya nak ugut Caprice, tapi saya nak bagi tahu, kita tunjuklah akhlak yang baik. Sebab kita bukan orang baik, kita cuba tunjuklah akhlak kita yang baik. Walaupun kita terpaksa menipu diri kita, nak tunjuk pada orang kita baik, tak apalah. Suruh kurang-kurangnya kita menipu ni untuk kita berubah diri kita. Jadi saya minta kepada semua tuan-tuan, saya minta kepada semua, janganlah kita hanya menyebarkan fitnah-fitnah ni yang berlaku antara Ustaz Biliu dengan Caprice ni. Kita slow down, kita relax lah. Dia nak buat pembedahan ke, dia tak mau pembedahan ke apa ke, tu lantak kat dia lah. Yang kita tahu, Ustaz Biliu seorang yang baik, seorang penderma yang hebat. TMJ sendiri pun, Tengku Mahkota Johor sendiri pun dah buat keluar bunyi, dah sound dah, seolah-olah sound kepada Caprice ni. Jadi kita tahu siapa Ustaz Biliu, kita bagi sokongan dia. Walaupun Ustaz Biliu ni saya beritahu memang musuh dia terlampau ramai, memang orang tak suka dia pun terlampau ramai, kalangan-kalangan ustaz pun tak suka dia, kalangan-kalangan selebriti pun tak suka dia, kalangan-kalangan menteri pun banyak tak suka dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia buat kerja dia tak kira siapa. Dia tak pi, dia bukan jenis orang pi nak bodek menteri ni, dia nak pi bodek orang tu, dia nak pi bodek. Tak. Dia neutral. Siapa baik, siapa yang main panggil dia rai, dia sayang baik-baik. Dia kata Allah Taala sayang selalu. Dengan raja pun dia bersopan santun, saling sayang menyayangi. Dengan menteri pun dia sopan santun, saling sayang menyayangi. Dengan kita masyarakat Marahin pun saling santun, sayang menyayangi. Sama Ustaz Biliu ni sama. Dia tak bagi hang ni rakyat biasa mampu pergi kat hang ni raja aku kena support dah. Ustaz Biliu bukan macam tu. Dan kita tahu dia seorang bila bertemu dengan dia, bila masa nak takat gamak pun boleh, bila masa nak salam pun boleh. Tak biasa ada protokol, pak tongkol pun ni tak ada. Jadi kita tahu dia ni macam mana. Walaupun saya ni tuan-tuan, saya cakap ni bukan saya nak pro mana-mana. Pasal orang kata Tok Singa ni mungkin kenal Ustaz Biliu. Tak, saya tak biasa berhubung dengan Ustaz Biliu. Saya tidak berbiasa berhubung dan tidak biasa berjumpa dengan Ustaz Biliu. Tetapi hari ini saya bangkit untuk mempertahankan Ustaz Biliu. Bukan satu lah,
Sebelum ni pun saya pertahankan kes dengan Ustaz Kacang ke, dengan kes dia Ustaz di Kedah di Kelantan. Kita bangkit sebab apa? Kita tahu cara dia buat kerja. Sebab apa kita menyokong lah? Sebab kita tak boleh buat macam tu. Simple saja. Saya menyokong Ustaz Bilu sebab apa? Saya tak boleh buat macam mana Ustaz Bilu. Saya respect 100%. Itu saja, simple. Tak ada nak simbol iri hati. Tak ada kita nak lawan cara Ustaz Bilu, tak ada. Itu cara makanan dia. Mungkin Ustaz Bilu tak boleh nak memperjuangkan cara yang mana kita dah buat lah ni. Dan kita pun kena akur. Ini cara kita. Tapi cara kebaikan Ustaz Bilu mungkin kita tak boleh buat. Sama-sama support lah. Apalah nak berjatuh sama-sama sendiri. Ni saya nak beri pesan kepada golongan-golongan ahli agama satu ni. Saya pun tak mulai panjang nak habis ni. Kepada golongan-golongan agama, tak payah nak jadi nasi tambah. Tak payah nak tunjuk mantik hampa tinggi sangat. Tak payah nak seolah-olah mantik hampa terlalu tinggi, hampa nak sindir-sindir, tak payahlah. Perkataan maksud kamu, percakapan mantik kamu, kami tahu. Kami bukan rakyat pun bodoh sangat. Kami tahu percakapan kamu tu nak tuju pada Ustaz Bilu. Jadi ustaz ni, kita jadi ustaz, jangan kita cuba nak jadi apa? Kepala batu api. Sabar dan tenang saja. Yang mana kebaikan, kebenaran kita sokong. Walaupun Ustaz Bilu buat 900 kebaikan, satu keburukan dia, takkan kita nak buang Ustaz Bilu terus. Fikirlah secara matang sikit, wahai ustaz-ustaz ni, golongan-golongan agama ni. Kamu tak mampu buat macam Ustaz Bilu, jangan kamu marah Ustaz Bilu buat. Semua dunia ni semua gila populariti ya tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan, dunia ni semua nak naik cepat, nak tikam orang cepat, nak macam-macam lah. Bunyi Shopee pula. Zaman hari ni macam tu. Tak kira lah hang ustaz ke, hang serban 1000 atas kepala ke, penyakit iri, hasad, dengki ni, dia tak kenal lah hang ni ustaz ke, hang ni ulama ke, hang ni siapa ke. Dia tak kenal. Sebab apa dia tak kenal? Sebab inilah sifat semula jadi manusia. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala lindungi dia. Saya pun ada perasaan iri hati, saya pun ada perasaan dengki. Tapi saya berdoa, ya Allah jauhi aku, kurangkan perasaan ini. Aku takut. Saya mengaku, saya bukan ego. Aku tak ada iri hati. Dah, saya mengaku. Diri saya pun ada iri hati, ada hasad dengki, tak payah menipu lah. Tapi saya berdoa, ya Allah, buangkanlah penyakit ni. Aku takut, ya Allah. Kadang-kadang mai terlintas hati, dia ni lebih daripada aku. Normal. Ini sifat manusia. Ustaz-ustaz, saya nak beritahu ni, kadang-kadang ustaz-ustaz pun main benda-benda macam ni. Dia ni ustaz ni lebih daripada aku ni. Ini normal sebab apa, kita manusia. Tapi istighfar lah. Ya Allah, jauhilah aku daripada hasad dengki ni, jauhilah aku dengan perasaan kau buruk ni, jauhilah aku daripada iri hati ni. Doa lah. Itu yang boleh buat apa pun. Sebab kita manusia semua akan terima benda sama. Jadi itu sajalah, saya tak suruh sokong saya tuan-tuan. Saya ni bukan siapa pun. Sokonglah Ustaz Bilu. Tak apa, Kapris buat yang mana betul pun saya sokong lah Kapris. Walaupun you cakap macam masalah, you sampai you macam tak biasa duduk Malaysia, tak biasa makan Malaysian, saya sokong you Kapris kalau you buat benda betul. Tetapi kalau you buat benda tak betul, you buat macam ni, memang saya tak sokong you lah. Saya pun tak faham satu macam yang style, yang sempoi kita orang Melayu makan belacan lah. Kita makan belacan ni, kita cakap macam orang Melayu pakai, macam orang Melayu tak ada masalah nak pakai macam mana pun. Tapi kita selalu tunjuk sangat sokong Mak Saleh. Ni saya nak beritahu kat Kapris, kalau hang buat kebaikan, you bro, you buat benda betul bro, I sokong you bro. Jangan you buat fitnah saja bro. Okay bro. Aku pun hip hop buat dulu. Tapi dah tua-tua ni tak ini hip hop hop lah. Okay. Jadi saya minta maaf kepada Kapris. Saya tegur ni bukan saya nak menghina kamu. Saya sokong kebaikan apa yang kamu buat. Saya sokong apa kebaikan yang kamu buat. Cuma saya membangkang kamu hari ni sebab kenyataan-kenyataan kamu yang boleh menimbulkan fitnah di antara kita. Jadi itu saya nak beritahu. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.